Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hari itu kita dah baca ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hari ini kita tengok sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan tegas, kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara jelas dan nyata. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap zaman Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul-rasul. Allah Subhanahu wa taala utuskan nabi-nabi. Sejak daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam, dan tiap-tiap zaman Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kaum-kaum tertentu nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Begitulah juga kita ini yang tidak terlepas telah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu li ahmar wa aswad, bu'istu li utammimu makarimal akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain tak bukan ialah untuk menyampaikan risalah kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap-tiap nabi, tiap-tiap zaman Allah Subhanahu wa taala utuskan nabi. Begitulah juga kepada puak-puak yang disebut dalam surah Yasin ni. Allah Subhanahu wa taala cuma tunjuk satu contoh, satu kumpulan manusia, iaitu ashabul qaryah, yang ni mereka ini diutuskan 3 orang nabi sekaligus. Begitulah juga di zaman kita ini Allah Subhanahu wa taala utuskan ramai di kalangan kita ini alim ulama, tok-tok guru. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tapi masih ramai lagi orang yang tidak mengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di zaman kita ini semua orang, banyak orang yang tahu tentang kita ini telah berada di hujung-hujung, telah berada di hujung dunia, telah berada di hujung zaman, tapi manusia masih tetap dengan keadaan yang sedia kala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu orang ni tuan-tuan, dia berani bercakap tentang agama Allah, dia berani bercakap tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dah di akhir zaman ini akan timbul, Nabi kata yakhruju fi akhir zaman az-zannin, orang yang cakap pandai tentang agama. Kemudian Nabi kata di akhir zaman ni wa yakthural jahlu, ramai di kalangan manusia jadi jahil. Pasal apa? Pasal dia tak ngaji, tapi dia berani bercakap tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dia cakap pandai pasal agama. Dia cakap pandai pasal agama. Ke mana ada satu orang tuan-tuan, dia berani cakap. Dia kata, ustaz, dia kata saya pergi ceramah di satu tempat, habis tu duduk sembang dia. Dia pun bukan orang biasa, orang masjid, duduk pergi masjid, tapi jenis cakap pandai. Dia kata, ustaz, dia kata kalau ikut-ikut ni terus duduk pergi ceramah, terus duduk pergi mengajar. Dia kata buat letih. Dia kata, nah, buat letih, buat letih. Dia kata buat rugi. Dia kata duk buh minyak kereta. Dia kata dah buh minyak kereta dengan minyak pula naik lah ni kan. Kemudian dia kata dah sepasal tu, dia kata bila dah kerap jalan kereta ni, kereta kena servis. Tu pula dia kata saya tengok ustaz pun kerap tukar kereta juga. Tak kerap macam mana kereta lingkup kan, kereta beli hak murah saja. Sekali kena tukar lah, tak tahan kereta pun. Jadi bila dia duk bercakap macam tu, kita heran apa dia nak sampaikan.
Sebenarnya dia kata, kita ni semua, dia kata, kok mana pun kita semua ni akan kena siksa, dia kata. Kita ni Ustaz, nanti mati, saya tempat tu saya tak heran, dia kata. Kadang-kadang dia kata, duk fikir-fikir balik, dia kata, siapa saja kita ni, orang biasa ni semua nanti kena siksa. Masuk saja dalam kubur, dia kata kena siksa. Nanti malaikat mai godam kita. Kan dia cakap tu nampak kebenaran. Itu yang kita orang cakap tak berlandaskan ilmu. Kemudian dia kata apa lagi tuan-tuan? Dia kata yang tak kena siksa ni nabi-nabi dan juga rasul-rasul saja. Lepas ni maksum. Kalau kita dengar tu kita kata betul dah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita teliti ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Yanfa'u indharuka ala man ittaba'a al-Qur'an, ala man ittaba'a al-huda. Allah Subhanahu wa taala kata yanfa'u indharuka. Jadi bermanfaatlah satu-satu tazkirah yang suka didengari oleh orang yang nakkan ilmu. Maksudnya innama tunziru man ittaba'a dzikra. Allah Subhanahu wa taala telah pun Allah Subhanahu wa taala itu sampaikan tazkirah, sampaikan peringatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan peringatan supaya kita ini sentiasa berada di dalam hidayah, sentiasa berada di dalam jalan yang benar. Nah, sebab tu dia kata manfaat bagi orang-orang yang suka mendengar tazkirah, manfaat bagi orang-orang yang suka mendengar tazkirah dan juga orang yang mengikut Al-Quran. Ittabi'ul Quran. Orang yang mengikut Al-Quran, mereka ini tidak akan sesat. Wa khashiyar rahman bil ghaib, dan mereka ini khafahu wa lam yarahu. Nah, di dalam kitab tafsir Jalalain disebut khafahu wa lam yarahu. Dia kata kita ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sujud pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Yakin adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni walaupun kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin adanya syurga, yakin adanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan khusus bagi orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang buat kerja mungkar di atas muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan wa khashiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, sampaikanlah wahai Muhammad berita gembira bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, dan mereka-mereka ini akan mendapat huwal jannah wa ajrun karim. Huwal jannah, iaitu Allah Subhanahu wa taala kata mereka ini akan diberikan balasan syurga kepada mereka. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala sebut dah. Maksudnya kita jangan jadi orang yang fikir macam ni. Yang ni disebut wa yakthural jahlu. Nabi kata di akhir zaman akan timbul ramai di kalangan manusia yang jahil, yang dia rasa dia pandai. Kita ni tuan-tuan, kita duk faham apa? Bila kita tengok orang pakai tai, kasut merlit, kemudiannya baju dia cantik, baju dia mahal, pangkat dia besar, kita kata orang ni dia faham semua tentang agama. Kita faham macam tu. Kita kata hak ni orang bagus, hak ni lah orang yang Allah suka. Bila Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada seseorang, kita kata hak ni lah sebenarnya orang yang Allah suka. Sebab tu kita ni tuan-tuan selalu kita puji orang-orang kaya, kita puji orang-orang yang ada pangkat. Nah, kita puji semua orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bagi nikmat yang sementara yang disebut sebagai, di dalam kitab tasawuf disebut liyujzi ala la baqa'alah. Disebutkan, dia kata maksudnya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya liyujazi ala baqa'alah, la baqa'alah, maksudnya dia tidak kekal. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu nikmat yang tidak kekal, yang hanya sementara. Sebab itulah orang yang jadi macam ni jadi sombong di dalam kehidupan. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata beramallah dengan 7 perkara sebelum datangnya 7 perkara yang lain. Nabi kata beramallah sebelum datangnya 7 perkara ni.
Yang pertamanya Nabi SAW menyebut, Nabi kata, yang pertama sekali Nabi kata beramallah. Nabi kata yang pertama sekali segeralah beramal sebelum datangnya 7 perkara. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama sekali Nabi kata, jangan sampai datangnya kemiskinan yang membelenggu kamu. Maksudnya hari ini walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kekayaan kepada kita, walaupun kita tak kaya tara mana pun, kita tak kaya tara Donald Trump, kita tak kaya tara orang-orang yang kaya di dunia, kita tak kaya tara Sultan Brunei, kita tak kaya tara Tun Dr. Mahathir, kita tak kaya tara Perdana Menteri kita, tapi kita Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita ni beramal, buat amal. Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan tersebut. Jadi Nabi SAW pesan, Nabi kata beramallah sebelum datangnya kemiskinan yang melupakan, sebelum datangnya kemiskinan yang membelenggu kita, yang menyebabkan kita semua ni susah nak buat amal ibadat. Ataupun kita ni jadi miskin disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan huru-hara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di akhir zaman ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya Nabi SAW sebut, Nabi kata atau kaya yang membuatkan seseorang itu jadi sombong. Tuan-tuan, kaya yang menyebabkan ramai orang jadi sombong. Macam mana saya biasa cerita satu kisah. Ada seorang, masa tu saya duduk mengajak di Kedah. Malam-malam ni duduk mengajak kuliah masjid, surau. Lepas tu ada satu kumpulan, lepas ni duduk main mengaji di masjid. Saya duduk mengajak, masa tu duduk mengajak kitab Muhimmah. Jadi tuan-tuan, AJK di surau ni pun bagus. Di sini ada lagi kitab mengajak, kitab Muhimmah. Muhimmah, kitab berkaitan dengan bab wanita azhar. Ada lagi? Tak ada lagi no? Nanti cari ustaz bagi dia mengajak satu. Bab Muhimmah. Saya di hujung insya-Allah saya cerita pengalaman, dan selama tak main di sini ni beberapa minggu ni ada kes-kes terbaru yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, yang kalau sekiranya kita dengar, kita rasa terkejut pun ada, dan kita dengar, kita baru rasa kata betul hadis Nabi, apa yang Nabi habang jadi betul dah di zaman kita ni. Jadi tuan-tuan, depan ni saya duduk mengajar anak geng-geng apa ni orang perempuan ni, anak campur lah lelaki dengan perempuan. Ada satu malam tu geng perempuan saja, ada satu malam tu campur lelaki dengan orang perempuan. Jadi duduk mengajak mereka ni rajin mengaji. Rajin mengaji. Cuma mereka tak mau campur dengan orang lain. Sebab ada di kalangan mereka ni orang KCS, ada di kalangan mereka ni PTD, ada di kalangan mereka ni yang pencen pengetua, ada di kalangan mereka ni orang-orang yang ada pangkat, orang-orang yang ada kerjaya hebat-hebat, ada di kalangan mereka juga ahli perniagaan, usahawan wanita berjaya. Kalau saya sebut tuan-tuan pun kenal, entah usahawan berjaya di negeri Kedah. Selepas itu bila dah duduk mengaji ni, ada satu orang kak ni, suami dia pilot. Suami dia pilot, bawa kapal terbang. Kalau ikut dengan gaji pilot tu, dia tak ada kerja dah. Dia tak ada kerja dah. Tapi di zaman kita hari ni, orang perempuan ni berkerjaya. Sebab apa? Mereka duduk jealous tu tengok wanita hari ni. Pagi-pagi buka wanita hari ni, tengok orang perempuan, dia kata mana boleh, aku pun boleh jadi macam ni, aku pun boleh jadi hebat lagi daripada personality yang keluar dalam TV ni. Dia pun macam tu lah. Jadi macam tu. Lepas ni satu bagus, rajin mengaji. Hak yang seorang ni suami dia pilot. Kita tahu lah pilot ni gaji banyak. Sekali-sekali pergi terbang, balik mai dapat allowance, dapat imbuhan lah macam-macam. Kecuali hak terbang pergi tak balik, yang tu Allah Alam. Dia dapat apa kita tak tahu. Yang hak pi terbang balik ni memang kita tahu lah. Tuan-tuan, selepas tu kak yang duk main mengaji ni, dia ni kerja biasa saja mula-mula. Gaji 3,000 4,000 sebulan. Lah ni gaji 3,000 4,000 tak cukup. Cerita dia tak cukup. 3,000 4,000 lah ni tak cukup. Bil elektrik saja kat 400. Bukan kilang rumah tu. Bil elektrik saja 400 lah. Bukan cukup. Di zaman kita hari ni, lagi nampak mewah, lagi nampak moden, lagi banyak hutang kita ni. Lagi banyak hutang. Tuan-tuan, dia ni kemudiannya buat perniagaan, buat bisnes, meniaga ni dia, tapi dia rajin mengaji, rajin sembahyang. Apa program yang kita buat, dia akan sertai. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji dia selepas itu.
Bila gaji dia meningkat sampai 10,000, dia main lagi macam biasa. Meningkat sampai 70,000, sampai 90,000 sebulan. Angka tu ya, tak 70,000, 90,000 meniaga. Jadi kaya. Nah, selepas jadi kaya tu, masa tu dia buat selang-selang, mengaji di rumah dia, mengaji di rumah kawan dia. Jadi duduk mengaji selang-selang. Lama kelamaan ni dia kata, ustaz, dia kata, saya ingat minggu depan ni ustaz tak boleh mengajar sini lah, ustaz kena mengajar rumah jiran lah. Bersepah. Dia kata, saya ingat saya nak perban hall ni yang kita duduk mengaji ni. Kita pun kata tak apa lah, rumah dia, kita boleh buat apa kan? Kita tak ada masalah apa, mengaji di Padang pun boleh, jadi mau mengaji saja. Jadi nak jadi cerita tuan-tuan, dia perban rumah dia hak besar, banglo ni besar pada surau ni rumah ni. Karena rumah dia ni, dewan lebih kurang ni, dewan rumah dia. Sebab dia buat meeting apa semua, mengaji pun di situ, supaya apa, jadi berkat pada pandangan dia. Dia kata supaya jadi berkat, dia kata buat mengaji. Lepas tu dah berkat, dia jadi kaya, dia perban dewan ni dengan rumah-rumah sekali. Sebiji rumah dia perban. Pergi duduk rumah dia satu lagi, yang rumah dia beli tang lain tu, rumah ni buat banglo naik. Saya tanya apa siapa yang pergi perban, dia kata rumah ada lah ni tak up to date. Rumah dia duduk lah ni tak menepati zaman. Rumah ni zaman lama lah, 5 tahun lepas punya seni bina. Jadi dia perban semua tu, buat lain naik sebiji banglo. Berapa ratus ribu masa tu, 300-400 ribu, hebat dah rumah. Lah ni tak dapat dah kan. Dia buat rumah punya cantik besar. Nah, selepas itu 2 tahun tuan-tuan tak main mengaji. Nah, tak main mengaji 2 tahun tak main mengaji langsung. Bukan pasal tak main mengaji kat kita nampak tang mana-mana pun tak pergi. Kita tanya anak dia mana mak dia kata sibuk lah, dia kata mak dia buat apa, duk tengok saham di rumah. Mak dia buat apa, mak lah ni dia kata duk setting duk tengok internet apa dah. Kira main mengaji saja. Bila kita tanya anak dia, bila tanya kawan-kawan, tak main. Sampai satu hari Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk dekat dia, selepas 2 tahun dia main balik. Dia main balik, muka pun nampak kecut sikit, tak cerah macam dulu dah. Kan bila tanya dia berapa kau ada masalah, dia kata memang ada masalah tu yang saya main malam ni. Yang pertama saya main, saya nak mengaji, tapi dia ni orang jenis terus terang. Dia kata mungkin juga kot saya lupa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah uji kita, awak kau jadi macam mana? Dia kata kau lah ni hutang banyak. Kau lah ni, dia kata Allah uji lah. Sebab waktu Allah bagi kesenangan dulu ni kau lupa. Lepas tu saya kata kat dia mudah je. Masa gaji kita 3,000, 4,000, kita rajin semayang, kita sembah Allah, kita buat semua benda. Gaji kita 10,000 pun sama juga, benda yang sama kita buat. Naik sampai 70,000, kita makin kurang. Nah, sepatutnya orang yang gaji 70,000 makin dekat dia dengan Allah, makin rajin sujud dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi gaji banyak, lagi hitam dari dia. Lagi gaji banyak, lagi banyak teriak dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia tak jadi macam tu. Dia jadi makin kurang, makin kurang. Sebab tu saya kata-kata sebenarnya Allah sayang dekat kau. Allah sayang dekat kau sebab apa? Allah bagi dekat kau takat ni supaya kau sedar. Mungkin kalau dia bagi panjang masa sampai 10 tahun, 20 tahun, mungkin kita mati dalam keadaan kita kufur dengan nikmat yang Allah bagi terlalu banyak kepada kita. Jadi dia kata sungguh. Sebab tu relate dengan hadis yang kita sebut ni. Nabi kata jangan sampai kita ini jadi sombong dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi sombong dengan kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ataupun sakit yang Allah Subhanahu Wa Taala merosakkan kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi sakit. Kita ni tak macam Nabi Ayub. Kita ni tak macam nabi-nabi lain. Nabi Ayub tuan-tuan dia sakit. Dia sakit 17 tahun. Nabi Ayub sakit 17 tahun, dia tu tak bagi kesan apa-apa pun dekat jiwa dia. Walaupun sebelum tu dia kaya, walaupun sebelum tu dia ada anak ramai, walaupun sebelum tu dia ada isteri yang taat pada dia diuji apabila dia sakit. Tapi tuan-tuan, malaikat tiap-tiap hari main ziarah dia. Malaikat tiap-tiap hari bawa makanan dekat dia. Tapi kita jangan tiru lah. Tak mau pergi mana, duduk dalam bilik, kira duduk minta dekat Allah, Allah hantar malaikat main bagi makan. Teringin nak makan makanan dalam syurga. Kita kena mati dulu baru boleh makan makanan dalam syurga. Jadi dia ni, Nabi Ayub alaihi salam ni, dia minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kekalkan keadaan dia macam tu. Sampai malaikat yang main ziarah dia ni kesian dekat dia, tengok dia ni rasa kesian. Tapi dia rasa redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia.
Dia redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan pada dia. Dan kemudian bila malaikat duk gesar dia, duk desak dia, dia pun angkat tangan. Dia pun angkat tangan. Wa idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dia kata wa idh nada rabbah. Nabi Ayub alaihi salam angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Hak ni kita boleh baca. Kalau kita sakit, kita rasa lemah badan, kita rasa sakit tu makan ubat pun tak lega, tuan-tuan boleh baca doa ni. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ulang doa ni. Ulang doa ni sebab inilah doa yang sentiasa dibacakan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Dia duk ulang tu. Sesungguhnya anni massani yadurru, sakit yang aku derita ni, mudarat yang aku derita ini, massani yadurru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya rahmat daripadamu ya Allah. Tu nak abang Nabi Ayub sampai tak tu. Kita tuan-tuan kalau sakit akan menyebabkan rosak kehidupan kita. Tak kira sakit banyak lah. Tanya orang hak kena gout tu. Tanya orang hak kena gout, hak sakit gout. Sakit gout ni tuan-tuan, makan daging sikit saja. Nah, makan daging ni koyak sikit saja makan sakit. Makan ikan bilis sikit saja. Ikan bilis bukan ada apa pun, kurus ya ikan bilis. Kan bukan ada besar mana ikan bilis, bukan ada besar ikan paus. Makan sikit saja, satu saja ikan bilis, sakit kaki kita. Dah jadi gout sudah dah, nak buat ibadat susah dah, tambahlah dia main sakit-sakit kronik hal lain yang menyebabkan kita ni tak mampu nak buat ibadat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kat kita ni supaya buat ibadat. Ambillah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, iaitu beramal sebelum datangnya 7 perkara ni. Dan kemudiannya Nabi SAW sebut, Nabi kata, iaitu jangan sampai tua yang melemahkan. Bila mai tua ni dia tak boleh dah, dia tak mampu. Tapi kebanyakan kita dia akan buat ibadat sewaktu umur tua. Tuan-tuan, nah tua jangan merasa lah, saya bukannya maksudkan tuan-tuan, ni saya cerita pengajaran. Nah, ada juga orang tua hak tak sedang. Ada orang tua hak tak sedang, hak duk bawah pokok ketapang, duk main dam sambil kena ayat ketum. Kemudian lah ni pula ni, lah ni sambil kena ayat ketum sambil ya hanana. Ada juga ya hanana ya hanana, bonti sat kena ayat ketum sebelah, sambung pula ya hanana ya hanana, kena lagi. Sambil kena ayat ketum sambil ya hanana lah ni. Jadi sampai macam tu, jadi sesat. Sebab apa? Ramai di kalangan umat di akhir zaman, Nabi kata mereka ini wa yakthural jahlu. Jadi ramai di kalangan umat yang di akhir zaman ni jadi jahil, walaupun kita nampak pada pandangan kita macam depa ni orang cerdik. Nabi kata depa ni jahil. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata atau kematian yang menyegerakan. Hak ni yang kita takut. Hari ini tuan-tuan cuba tengok, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk contoh yang cukup jelas. Hari itu satu kapal terbang habis, kita kira matilah, tak ada. Kan tak ada. Kemudiannya apa ni, baih terbalik, mati ramai hari itu di mana ada. Kemudian selepas tu kemalangan berlaku, ada beberapa orang remaja yang nak pi Kuala Lumpur tu ni, aksiden, mati 5-6 orang, satu kumpulan mati. Nah, kemudian yang terbaru ni feri Karam di Korea. Nah, feri Karam di Korea, tak tahu berapa orang mati. Setakat lah ni baru jumpa berapa orang. Kan? Wallahu alam. Semua tu Nabi sebut. Nabi kata apa? Faj'atul maut. Di akhir zaman ni Nabi kata akan terjadinya kematian secara beramai-ramai. Kematian secara mengejut, tiba-tiba saja mati dalam keadaan secara beramai-ramai. Nabi sebut macam tu. Dan di akhir zaman juga Nabi SAW sebut, Nabi kata wa yazharu zina. Hak ni yang saya nak cerita. Nah, minggu lepas saya jumpa 3 ke 4 kes. Nah, kalau saya ingat saya cerita. Nah, satu kes ni yang hak Nabi sebut ni jadi. Nabi kata di akhir zaman manusia akan berzina di jalan-jalan. Manusia akan berzina merata tempat. Nak jadi cerita tuan-tuan, jiran depan rumah ni. Jiran depan rumah ni, suami pergi kerja, dia buka pintu, kawan ni main masuk berzina. Jadi betul. Orang yang berzina tu sendiri main cerita. Bukan kata saya nak pergi buat cerita ke pergi ambil cerita orang. Ni cerita dia main jumpa sendiri. Dia tanya nak buat macam mana.
Dia kata, ustaz nak buat macam mana? Kita tanya dia, mengandung ke? Dia kata tak. Dia kata saya makan ubat. Dia kata insya-Allah, dia kata yang tu tak jadi. Dia kata berapa kali dia kata tak mau cerita, malu. Dia kata tanya apa siapa yang buat. Dia kata tak tahu. Dia kata iblis dan semua ni. Nah, iblis kadang-kadang marah kita pasal tu. Pasal kita sikit-sikit iblis. Sikit-sikit iblis, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi otak, bagi fikiran kat kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata tadi, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kata tazkirah, peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, iaitu kita mengikut Al-Quran, selamat kita. Nah, berzina dengan jiran. Kemudiannya pergi bercuti. Ada satu kumpulan lagi pergi bercuti. Bercuti di tempat-tempat peranginan tu. Nak jadi cerita, dia ejah bini kawan dia. Dia ejah bini kawan dia, dia tak tahu kata kawan dia pun duk ejah bini dia. Jadi kawan ni masuk pintu tu, dia pergi ikut ni, tak tahu jadi tahu kata sama-sama ni duk berzina bini masing-masing. Jadi bergaduh. Bergaduh bukannya tak puas hati siapa, tanya siapa yang mula dulu. Duk bertengkar ni, hang yang mula zina dengan bini aku dulu. Tak, dia kata hang dulu. Duk bertengkar, bila, siapa dulu. Nah, awak keluar parang, pakat nak lawan tetak, duk bergaduh, siapa yang mula dulu. Yang ni jadi. Yang ni berlaku di zaman kita. Nabi sebut wa yazharu zina. Nah, wa yazharu zina, Nabi sebut jelas. Dan satu kes lagi berlaku di Pulau Pinang, tak jauh tuan-tuan. Berlaku di pulau sana ya. Nah, berlaku di pulau sana, ayah dengan anak perempuan. Anak perempuan umur 17 berzina. Jadi biasa. Jadi dia pakat dengan ayah dia pakat dengan dia. Bila mak dia pergi kerja, mereka pakat berzina. Nah, pakat berzina. Bila adik ni kacau, bagi adik tengok gambar lucah. Nah. Kemudiannya ada Indonesia duk kerja duk perbaik rumah ni. Indonesia ni pula berzina pula dengan kak dia. Dia bila tengok benda ni, dia main buat di sekolah. Bila buat di sekolah, dapat tangkap, hari-hari dia pergi sekolah, dia cium budak perempuan. Dia tengok budak perempuan main, dia cium. Dia tengok budak perempuan main, dia cium. Kita dapat tangkap, tanya bersebab hamba macam ni. Dia cerita, akhirnya dia cerita semua benda. Dia kata sebenarnya, dia kata ayah saya buat macam ni. Sebenarnya ayah saya buat macam ni, sekian-sekian. Sebenarnya bukan cakap tu, mak dia pun jadi macam tu juga. Allahu Rabbi. Takut tuan-tuan bila dengar cerita ni. Yang ni bukan cerita rekaan yang berlaku di zaman kita, yang berlaku betul-betul. Nabi sebut dulu wa yazharu zina. Nabi kata zina di merata-rata tempat. Zina di tepi-tepi jalan raya. Zina di mana saja berlaku. Hari ini sudah berlaku di zaman kita. Mungkin tak berlaku di tempat kita pada masa ni, tak mustahil akan berlaku di masa yang akan datang. Akan berlaku selepas ni, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bila akan berlaku, bila akan sampai pula di tempat kita. Nah, di tempat-tempat lain di sekeliling kita ni banyak dah yang jadi. Di kampung-kampung jadi dah tuan-tuan. Nah, di belah Pendang jadi dah tuan-tuan. Di belah-belah BM Bukit Mentajam jadi benda ni. Jadi banyak benda ni berlaku. Bukan kita cerita supaya cerita ni kita dengar sonok, kita boleh jadikan sebagai cerita untuk kita cerita pada orang lain. Tapi kita jadikan panduan, sebab apa yang Nabi sebut betul-betul berlaku di zaman kita hari ini. Sebelum keluarnya satu makhluk yang fitnah dia sangat dahsyat, iaitu Dajjal. Sebelum keluarnya Dajjal tuan-tuan, timbul semua benda-benda ni. Timbul semua perkara ni yang kita ni tak mampu nak halang. Yang boleh halang ialah kita ikut agama yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Ikut Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikut. Ikut Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan. Ikut hadis yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata Dajjal itu ialah makhluk ghaib yang paling buruk yang dinanti. Maksudnya hari ini berlaku banyak kesesatan. Kita hari itu timbul macam-macam kumpulan yang anti hadis. Ini adalah satu kumpulan pengikut Dajjal. Nah, kita duk kira orang kafir yang tak mau kepada hukum Islam. Hari ini ni riuh lah. Sebab matinya daripada buat lawak pula, hantar dalam internet, dalam mesej ni. Dia kata kita Malaysia hilang 2 kapal. Yang pertama kapal MH370, yang kedua kapal Sing. Main-main. Ada main-main pula kapal Sing. Kan? Memanglah dia kafir. Pasal apa? Pasal dia Allah tak bagi hidayah dekat dia satu. Yang keduanya pasal apa? Pasal kita tak tunjuk pun Islam kepada orang lain.
Nak tunjuk Islam apa? Tuan-tuan tengok di Johor. Kan? Di Johor tak puas hati orang azan baca tarhim sebelum subuh lebih kurang 5.30. Kita nak buat apa lagi? Nak tidur lagi kah pukul 5.30? Pukul 5.30 tu kalau mengikut kesihatan pun Nabi SAW suruh kita bangun mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh tu bukan pagi Jumaat saja. Ni dia kata mandi sebelum subuh ni hari Jumaat saja. Dia kita pasal Jumaat ni dia kita malam sunat ni kita jadi mandi awal. Kan? Sebelum subuh. Tapi bukan hari Jumaat saja, hari lain pun sama. Kalau kita nak jaga jantung kita, kan, kita kena bangun awal, mandi awal sebelum subuh. Jadi apa salah dia orang ni, kan, dia azan Tok Bilal ni azan, kemudian gerak orang baca tarhim waktu pagi tu bagi peringatan dekat kita supaya kita bangun membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi buat report polis. Nak pergi buat report polis, ada timbul lah dalam Facebook buat main cerita tentang betul lah apa yang dia ni buat. Kan dia ni buat betul lah, pergi report polis apa semua dia kata. Sebab apa? Zaman Nabi sendiri pun Nabi larang kita ni hinggap, kita ni kacau. Tuan-tuan, yang tu zaman Nabi. Bukannya zaman Nabi tak boleh digunakan di zaman kita, tapi sebenarnya orang menggunakan benda ni supaya Islam ni tidak nampak. Nabi buat, ada yang Nabi suruh jelas, ada yang Nabi suruh perlahankan. Maksudnya hadis tu bukan main dalam satu bentuk. Jadi bila dia nampak hak tu boleh jadi dalil kat dia, dia guna hak tu. Jadi kawan hak pergi buat report tu lega. Sebenarnya kita sendiri pun bila kita tengok, bila azan diperdengarkan, bila tarhim dibacakan, kita rasa apa? Kalau bagi orang yang beriman ni, dia akan rasa apa? Dia akan rasa tenang. Kecuali orang yang iblis banyak lampuk dia, iblis duk bonang lampuk dia banyak, memang dia tak boleh. Nah, bila setan banyak duk bonang lampuk dia, iblis ada dalam hati dia, memang dia dengar azan, dia dengar bacaan ni, dia jadi tak puas hati. Telinga dia tak boleh dengar. Nah, otak dia tak boleh terima. Dia dengar kuliah pun dia tak boleh masuk dalam otak dia. Pasal apa? Dah habaq dah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala habaq dah, innaka la tahdi man ahbabta. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala kumpulankan kita seperti satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan hidayah. Jangan sampai macam tu. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk contoh sampai macam tu. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala saja nak tunjuk dekat dia, hang tak mau sangat agama Allah, hang tak mau sangat kepada agama ni, hang tunggulah aku tutup pintu hidayah kepada diri. Nah, kita takut kita akan jadi macam tu. Jadi boleh dia pergi buat report polis, tak puas hati pasal apa azan ni. Memanglah banyak pendapat. Kan, banyak pendapat. Tapi apa salah dia? Kan, bukan dia azan tengah malam. Kalau dia azan pukul 12 tengah malam, patut kita marah. Kalau dia azan pukul 3 pagi, patutlah kita marah. Kalau dia mengkit dia baca Quran, pasang mic pukul 4 pagi, patut kita marah kat dia, tu tak kena masalah. Ni dah masuk waktu subuh, persediaan supaya kita ni bangkit membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak ada pengecualian. Tak ada pengecualian kata dia ni kerja ke, tak ada. Sebab Allah bagi jadi dia bukan untuk kerja. Ada orang tak kerja, ada rezeki. Ada orang yang kerja pagi, petang, siang, malam, tak kaya pun, susah juga. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala dia tak kerja pun, tapi dia Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesenangan. Kerja sikit saja, Allah bagi rezeki yang melimpah ruah kepada dia. Ada yang kerja pagi, petang, siang, malam, Allah Subhanahu Wa Taala sikitkan rezeki dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk itulah sebenarnya kekuasaan Allah, bukannya kuasa di tangan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi 7 perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita amalkan, iaitu 7 perkara tersebut balik renung dan kita buat sebelum datangnya Dajjal. Yang fitnah Dajjal ini kita tak mampu lawan melainkan dengan keimanan yang ada di dalam hati kita, dengan amalan yang kita buat sebelumnya. Dia ni datang dan bawa satu fitnah yang sangat dahsyat. Kemudian yang kita tengok pengajaran daripada ayat ni. Pengajaran daripada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tugas Rasul ialah menyampaikan dengan jelas segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi dan rasul-rasul ni mai satu saja, depa ni mai nak bawa titah perintah Allah. Kemudian yang keduanya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berkuasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada sesiapa yang Ia kehendaki. Sebagai firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad
tidak berkuasa memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kata macam tu supaya ia menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberikan hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada pemeluk Islam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala hidayah ni, kalau kekayaan ni semua orang dapat, orang tak beriman dapat, orang yang beriman pun dapat. Hidayah ni tuan-tuan hanya manusia-manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ini jadi satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh berdoa. Nabi sendiri pun, Nabi SAW dia ni kathirud darah. Nabi ni banyak berdoa kepada Allah. Nabi banyak angkat tangan minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sentiasa doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nabi minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati aku di dalam agamamu ya Allah. Nabi sendiri yang dia tahu, kata dia ni maksum, surga tempat dia, dia juga minta ditetapkan hati. Kita pun sama, kena minta seperti mana yang diminta oleh Nabi SAW. Dan kemudiannya kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekayaan kepada makhluk di atas dunia ni. Contohnya orang-orang yang tinggal di kawasan yang nama dia Kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak ni, jadi sahabat biasa tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah Kerajaan Sabak ni? Apa sebab yang dinamakan Sabak ni? Nah, Kerajaan Sabak ni timbul bukan daripada seorang perempuan yang nama dia Ratu Sabak, bukan Ratu Sabak tu. Dan dia ni bukannya satu-satu nama pokok ataupun nama tempat, tapi dia adalah nama seorang lelaki. Satu orang lelaki yang dia ni mempunyai 10 orang anak. 6 orang anak dia, 4 orang anak dia duduk di Syria, dan 6 orang anak dia ni duduk di kawasan Sabak tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekayaan kepada dia, bukan takat anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala juga jadikan 2 kebun di antara 2 bukit. 2 kebun di antara 2 bukit, dan tempat tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan, walaupun kawasan di sekeliling dia tu tak ada apa, tapi Allah berikan kelebihan kepada negeri Sabak. Tapi disebabkan mereka ini tak mau terima agama Allah, mereka ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah musnahkan, Allah jadikan mereka ini sebagai contoh sampai hari ini. Sebab tu hari ini ada contoh Kerajaan Sabak yang tinggal, yang jadi contoh kepada kita pada hari ini. Dan kemudiannya kita sambung ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Sadaqallahul azim. Itu penduduk bandar itu pula berkata, sesungguhnya dia kata, kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merejam kamu, dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul ni, mereka ini difitnah mula-mulanya. Kemudiannya mereka ini diugut. Kalau sekiranya mereka ini terus juga, la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau sekiranya mereka ini la illam tantahu, kalau sekiranya hampa ni tak berhenti daripada berdakwah, tak berhenti cakap pasal agama, tak berhenti cakap pasal Islam, kami akan musnahkan hampa, kami akan lempak hampa dengan batu. Tapi kita tuan-tuan, pasal apa nabi-nabi ni tetap kerai, tetap juga mereka berdakwah, tetap juga mereka ini kuat semangat untuk berdakwah, nak ajak kaum-kaum ataupun puak ashabul qaryah ni ikut agama tauhid. Pasal apa? Mereka lebih takut ancaman Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Yursalu alaikumah syuwazun wa nuhasun min nar. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku akan lempak, yursalu alaikumah syuwazun wa nuhasun min nar. Aku akan suruh malaikat ni didihkan tembaga. Allah Subhanahu Wa Taala siap-siap dah siksaan bagi orang-orang yang tahu kebenaran agama Allah. Siap dah siksaan bagi orang yang tahu dah betul-betul agama Allah ni adalah agama yang benar. Tapi mereka ni selepas beriman, mereka tidak beriman. Mereka beriman, kemudiannya mereka keluar daripada agama Allah. Mereka tinggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Yursalu alaikumah syuwazun wa nuhasun min nar.
Allah Subhanahu Taala kata, aku siapkan tembaga yang telah dididihkan, dan kemudiannya yursalu alaikum, dihantarkan kepada dua makhluk. Kuma tu maksud dia kepada kamu berdua. Siapa dia? Malaikat, jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia akan dituangkan tembaga yang mendidih, dan bila kena kepada tubuh kita ni selepas tu tak mati dah. Nah, kita ni yang kena esok ni tak mati dah. Lah ni kalau kena sakit sampai satu masa, satu tahap boleh menyebabkan mati. Tapi esok di akhirat esok ni tak mati dah. Dan kemudian pula Allah Subhanahu Wa Taala pula dalam kitab Bahrul Mazi jilid 17 diceritakan macam mana rupa bentuk ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ahli neraka ini besar-besar. Bukan kawan kita hak badan besar tinggi tempat hang di neraka ni. Nah, bukan begitu. Nah, ahli neraka ni Allah jadikan tapak tangan dia besar. Allah jadikan kulit isi dia besar. Allah jadikan kulit dia ni tebal. Allah jadikan isi dia tebal. Allah jadikan ahli neraka ini besar-besar daripada ahli syurga. Ahli syurga biasa saja, standard size. Tapi Allah jadikan ahli neraka ni lebih besar berapa kali ganda daripada ahli-ahli syurga. Pasal apa Allah SWT jadikan macam tu? Supaya mereka ini lebih merasai kesakitan, supaya mereka ini lebih rasa sakit, supaya bila diazab oleh Allah SWT, tahu masuk dalam neraka, diazab di dalam neraka ni, dia boleh rasa sakit. Pasal apa? Dia ni mempunyai kulit yang besar. Kan? Macam kita lah, kita tapak tangan besar ni, kita cedera di atas ni, kita sakit semua. Sebab orang jadi bengkak kaki atas ni. Kan? Bila dia bergerak ni, dia sakit semua. Kan? Dia sakit semua. Sebab tu Allah bagi jadi besar mana kaki dia, besar tu dia akan rasa sakit. Besar mana tangan dia, besar tu dia akan rasa sakit. Besar mana tangan dia tu, dia akan rasa berat sakit tu, besar tu lah. Sebab tu Allah SWT jadikan ahli neraka ni besar-besar. Jin yang dulu ni bentuk dia kecil, Allah jadikan besar-besar. Manusia yang kecil dulu duduk atas dunia, dia ni kurus saja. Tapi sampai di akhirat esok, bukan dia jadi gemuk, dia jadi besar. Nah, dia jadi besar saiz dia, tapak tangan jadi besar, kaki jadi besar, telinga jadi besar, semua kepala semua jadi besar habis, supaya mereka ini rasa azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan wahyu kepada kita. Tapi ada di kalangan kita yang menolak hukum Allah. Kita duk kalut kepada orang kafir yang tolak hukum Allah, yang tak mau hukum hudud dilaksanakan. Yang tu biasa. Sebenarnya yang tu biasa. Bukan zaman kita saja, zaman mana pun dia tak mau, sebab dia tak faham tentang Islam, dia tak dapat hidayah. Kita kena bincang orang Islam yang tak mau hukum Islam. Hantu patut. Kan dia duk cakap pandai, kita tanya siapa orang Islam tak mau hukum Islam. Hak orang yang tak mau hukum Islam ni, apa kesudahan dia? Di mana tempat dia? Satu saja, tuan-tuan. Waktu nak mati esok dia ketahuan lah. Waktu nak mati esok dia tahu kebenaran Islam. Waktu dia nak mati esok baru dia tahu adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nak pesan, kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita melakukan kesalahan. Kita semua tak tahu sama ada Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Kita tak tahu sama ada Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Sewaktu kita mati, nak mati tu adakah telah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita? Kalau sekiranya dipanjangkan umur, bertemu pula dengan Dajjal, adakah kita boleh tahan dengan fitnah Dajjal? Dajjal ni tuan-tuan, dia bawa satu fitnah yang cukup besar. Antara fitnah yang besar, dia boleh buat mai balik mak dengan ayah kita. Dia kata, aku ni Tuhan, aku boleh buat apa saja, hang nak apalah ni. Ada di kalangan manusia pada ketika tu yang teringat dekat mak pak dia. Dia kata, boleh tak? Dia kata, wahai Tuhan, hang buat mai mak pak aku. Dia nak uji Dajjal. Dajjal kata boleh. Dajjal panggil setan 2 ekor. Wahai setan, tukar rupa jadi macam rupa mak pak dia. Jadi kemudiannya jadi kufur orang yang dapat nikmat yang dibawa oleh Dajjal. Kemudian hujan tak turun, tuan-tuan. Bila mai Dajjal ni, Dajjal menyebabkan bumi jadi panas. Tahun pertama hujan makin kurang. Tahun kedua hujan lagi kurang. Tahun ketiga lagi kurang. Tahun keempat hujan tak turun terus. Hujan akan turun atas perintah Dajjal. Dajjal kata turun hujan, hujan turun. Berhenti. Nah, jadi macam tu.
Bila jadi macam tu, kita jangan sembang pandai. Kata kita tak boleh, kita duduk mengaji ni tak kena punya. Kita boleh tahan punya dengan fitnah Dajjal. Tuan-tuan, mai Tuhan Harun pun ramai dah ikut. Mai Kasim Ahmad, ramai ikut Kasim Ahmad. Mai Ayah Pin, ramai ikut Ayah Pin. Mai Bomo Doremi, orang besar-besar ikut Tok Bomo Doremi ni. Kan? Mai macam-macam bentuk. Mai orang-orang hak sesat ni, kita heran macam mana semua orang boleh ikut. Tu sebelum datangnya fitnah Dajjal, baru mai hak pengikut hak kecil-kecil ni saja semua orang boleh ikut dah. Bayangkan kalau sekiranya turunnya Dajjal yang dahsyat ni, dia mai dan dia akan bawa kemusnahan, dan kemudian ramai di kalangan manusia akan jadi sesat. Kita kata tak mai kot, Betam Perdana Shah Bandar tak boleh mai kot. Dia boleh masuk sini, semua kawasan dia boleh masuk ni, surau masjid dia boleh masuk Dajjal. Tak ada apa satu. Kan? Baca ayat Quran kat dia buat tak tahu je. Kan? Dajjal ni dia mai, kita bacalah ayat apa pun tak jadi apa, tak ada masalah apa. Cuma yang dia tak boleh masuk Mekah dengan Madinah. Pasal apa? Mekah dengan Madinah, Nabi SAW cerita dah, di keliling Mekah dan Madinah itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat-malaikat, mereka ni malaikat yang bengis, malaikat yang garang-garang, malaikat yang pandai, yang menggunakan, yang terhunus di tangan mereka ini pedang-pedang yang bersinar, yang berkilau. Jadi Dajjal tak boleh masuk Mekah dengan Madinah saja. Surau Shah Bandar, Surau Husna ni dia boleh masuk. Kita jangan sangka dia tak boleh mai. Dia mai depan pintu rumah kita, kita kata hang bukan Nabi, hang bukan Tuhan. Dia kata tak apa, baik. Dia beralih saja, anak kita ikut Dajjal, isteri kita ikut Dajjal, harta kita ikut Dajjal, kucing kita, arnab kita, binatang semua ikut, kereta kita hak baru beli ikut Dajjal juga. Kan? Tab-tab ni Samsung Galaxy ke apa semua ikut Dajjal habis. Terbang habis. Mangkuk pinggan, tudung hak berapa tingkat, 14 tingkat nak orang beli ikut Dajjal semua. Dia tak dia jadi ni betul Tuhan. Semua akan ikut Dajjal, dan pada ketika itu mungkin kita juga akan ikut Dajjal. Sebab tu waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan ni. Jadi jangan lupa apa yang dipesan oleh Nabi SAW, balik baca surah Kahfi. Sudah duduk tunggu esok lah, balik sehari malam juga baca, sehari malam juga baca. Pasal apa tuan-tuan? Baca surah Kahfi bukan ada sejam, tak ada sejam. Baca, kalau tak mau baca semua, baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Nak bagus lagi, hafal. Nanti kuliah yang akan datang kita akan suruh hafal seorang-seorang mengkip diri. Nah, dah tuang lah, tinggal ustaz seorang lah. Kan kau hak duk setting kamera pun setting hilang. Kan? Kita cari mampu surah hafal surah Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Takat tu saja, tinggal kitab saja, dia nanti tuang. Macam tu. Kita tak suruh sampai teratur. Tuan-tuan sedar sendiri. Balik buat sendiri. Balik buat sendiri. Ingat apa yang saya pesan, seperti mana Nabi SAW pesan dekat sahabat. Nabi SAW pesan dekat sahabat, dan Nabi ni pernah cerita ada satu sahabat yang nama dia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni dia tersesat pergi ke kawasan Dajjal. Balik dia cerita dekat Nabi. Nabi dah cerita pun kepada sahabat-sahabat. Ada di kalangan sahabat yang pada ketika itu takut dekat Dajjal ni, tak berani keluar rumah. Bila nak keluar saja tengok kiri kanan, masuk balik. Takut apa? Takut tak dan sampai masjid jumpa dengan Dajjal, ikut Dajjal, tak ikut Nabi. Kemudiannya mereka ni akhirnya Nabi heran, pasal apa puak ni tak main masjid? Pasal apa puak ni tak main semayang lah ni masjid ni? Sahabat-sahabat ni tak main masjid. Nabi suruh sahabat-sahabat ni pergi cari sahabat tak main. Bila pergi tanya, Rasulullah jemput hang pergi, baru berani pergi jumpa Nabi. Tapi geng-geng lain hak tak main surau ni malam ni ataupun malam-malam lain tak boleh buat alasan. Kami pun sama kan takut Dajjal, lepas tu kami duduk dalam rumah. Yang tu tak boleh buat alasan lah. Kan tak boleh buat alasan. Nabi pesan, Nabi kata panggil dia pemain. Nabi kata kalau sekiranya datangnya Dajjal ni di masa aku hidup ni, hampa tak kena lawan dengan Dajjal. Ni anak-anak kita hak kecil-kecil ya. Anas bin Malik hak kecil-kecil ni ya. Pasal apa? Iman hak budak-budak kecil ni pun hebat dah tuan-tuan. Iman kanak-kanak di zaman Rasulullah SAW cukup hebat dah. Kita pun sama. Adakah kita tak boleh jadikan anak kita ni anak yang hebat? Adakah kita tak boleh jadikan wanita-wanita di zaman kita ni wanita yang hebat? Okay? Wanita yang hebat, wanita yang tak ada masalah bila suami balik abang kata abang pasal nak kena boleh nak menikah, pergi menikah, tak ada masalah apa. Sampai teratur. Ada orang perempuan ni tuan,
Ada juga dia kata, ustaz, dia kata suami saya, dia kata nak kahwin lain. Dia kata, lepas tu kita ada masalah apa? Dia kata masalah dia kata, sebab dulu susah dengan saya dah korban semua benda. Lepas tu saya tanya, adakah korban tara Siti Khadijah? Dia kata tak lah, sebab suami saya pun tak tara Rasulullah. Dia pun cakap pandai. Dia kata suami saya pun bukan tara Nabi, ustaz. Dia kata, jadi saya pun tak korban tara Siti Khadijah. Dia kata, jadi dia kata sebenarnya apa ni? Dia kata saya tak puas hati ya. Sebab masa susah dulu dengan saya, masa senang ni dia nak cari lain, dia nak kahwin lain. Kata tak apalah, kalau yang tu ketentuan, kita kena terima dengan redha. Dia kata lega ustaz cakap begitulah pasal ustaz lelaki. Dia kata orang lelaki lega, semuanya dia buah ketentuan, habis dah. Kan? Ketentuan semua letih saya. Dia kata macam ni lah. Kalau sekiranya dia nak kahwin betul ya, dia kata kat saya, dia kata ustaz, dia kena ikut cara Nabi. Jadi kena bagi saya mati dulu. Okay? Kena bagi saya mati dulu, baru boleh dia kahwin lain. Macam mana Nabi SAW kahwin dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah mati baru Nabi kahwin lain. Tu jangan, perempuan jangan marah. Ni balik suami kita tengok, dia tabuh racun bagi mati dulu. Macam-macam lah. Dia kata lambat nampak lihat lagi nyawa ni. Duk jogging pula, duk lari atas treadmill pula, lambat mati lagi. Duk nampak ni. Kan? Dengan pantang hak nu, tak makan malam, tak makan dah, jaga badan semua. Dia kata bila nak dia kahwin lain, dia jamu racun Roundup mati, boleh kahwin lain. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau betul-betul, ini orang perempuan lah, kalau betul-betul takdir kita terima, kita terima, tak boleh buat apa. Yang tu memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Tapi kalau balik pergi duduk semawa lelaki, lagi bagus lah. Sebenarnya orang lelaki ni kalau semawa dia tak buat, pergi duduk paksa dia tak parang tengkok, dia tak buat. Hak duduk larang ni dia nak pergi. Hak duduk larang ni, hak duduk pergi mana ni, pergi mengaji apa ni, sampai 9.45, 9.50, 8.50 takkan tak habis lagi. Awak ustaz tu cakap dia tak tahu letih. Kata dia tak tahu letih kan, cakap pandai sampai tak monti-monti ni. Kata balik tekan tanya suami ni, tak boleh jawab, tak boleh jawab. Kata sampai tak tu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi macam tu, kita kena terima macam tu. Siapa bukannya bila dia ni kahwin dengan suami dia tak kahwin dengan orang lain, itu tanda kata selamat rumah tangga dia. Sebenarnya yang selamat rumah tangga ni ialah keluarga kita ni. Dalam Quran disebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya mulai hari ni tuan-tuan, balik didik anak yang paling utama sekali, reti baca Al-Quran. Hak tu kena tekan tu. Bangkit pagi waktu subuh tu, suruh anak baca Quran tu. Berapa orang di kalangan kita yang boleh buat? Kemudiannya tengok isteri, kalau isteri lama tak baca Quran, kita tanya, kena baca Quran ni, kena baca Quran. Surah Kahfi tu kena baca selalu, supaya apa? Kalau sekiranya datangnya Dajjal, kita boleh terselamat daripada terkena fitnah dia. Tuan-tuan bayangkan kata-kata lah, macam contoh lah, kita ambil satu contoh yang mudah. Rumah kita terbakar, kita selamat diri kita saja. Tengok-tengok anak kita dimakan api, isteri kita dimakan api, minta tolong kita. Kita tak boleh nak selamat dia. Kita tak boleh nak masuk dah, sebab orang duk pegang kita ni. Tak boleh dah ni, rumah terbakar. Biar-biarlah lepas mati, kita boleh tengok saja dari jauh. Begitulah esok bila datangnya Dajjal. Kalau sekiranya hari ni kita tak didik anak kita, kita tak didik isteri kita, kita tak ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, bila datangnya Dajjal esok, seolah-olah kita tengok rumah yang terbakar, yang di dalam tu ada anak kita, ada kawan kita, ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita dalam tu, dan kita tak boleh buat apa dah. Kita tak boleh buat apa dah. Sebab apa? Fitnah yang cukup dahsyat akan berlaku di akhir zaman. Dan yang Nabi sebut lagi, Nabi kata berhati-hatilah, Nabi kata, dengan orang yang cakap pandai di akhir zaman. Dan Nabi kata lagi, timbul golongan-golongan para alim ulama yang jadi sesat, yang mereka ini menyesatkan orang lain. Mereka ini menyesatkan golongan-golongan manusia supaya mereka ini boleh mendapat habuan dunia. Yang ni yang kita takut. Yang ni kita takut. Timbul juga golongan-golongan yang nampak pada satu ketika itu baik, tapi sebenarnya golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala kata pada satu ketika dulu mereka ini amanah, tapi mereka ini juga hilang daripada amanah. Sebab tu kita ni kena mengaji, kena tadah kita, kena menuntut ilmu. Tak jadi masalah apa. Hak tuan-tuan mai bawa kitab pun tak apa, hak tak bawa pun tak apa.
kan. Hak yang tak bawa kitab ni dia jenis cerdik, yang tu tak ada masalah. Saya bangga sebab mempunyai anak murid yang cerdik-cerdik. Tak ada masalah apa. Tak ada pun saya nak kata apa mengaji sampai berapa tahun dah kitab tak bawa, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan saya bangga lah tempat lain dia bawa kitab. Dan pok-pok tempat lain dia bawa kitab pasal depa kurang cerdik. Di sini orang cerdik-cerdik dia tak bawa kitab apa, dia ingat terus. Nah, cuma tuan-tuan kena kurang makan kepala ikan. Pasal apa? Ikan ni kalau dalam kajian pasal apa tak bagi makan kepala ikan ni, pasal ikan ni dia sifat dia cepat lupa. Sebab tu ikanlah menatang yang kita boleh bela dalam akuarium. Bela dalam akuarium sebab apa? Dia ni pusing pimai-pimai, dia akan lupa tempat dia pusing. Dia akan lupa ikan ni, dia pusing pi, kita pitak jari dia main makan. Dia nampak dah ni jari kita dia main makan tak boleh pun. Satgi dia pusing-pusing pula, kita suruh dia main pula makan, dia cepat lupa. Dia memori dia lemah. Sebab tu tuan-tuan hak cerdik pandai ni jangan makan ikan kepala ikan. Saya takut lepas ni mai semua bawa kitab pula. Dia tahu ustaz kami balik duduk makan kepala ikan, kami lupa kami bawa kitab. Ada juga hak dia mai tak bawa kitab, tapi balik-balik sekali terus masuk dalam rumah ambil pen tulis balik apa hak dia mengaji. Sebab dia nak uji minda dia. Yang tu pun tak ada masalah apa. Jadi yang penting mai mengaji. Sebab apa? Di akhir-akhir zaman ni ramai orang mengaji dengan WhatsApp, mengaji dengan Facebook. Tok guru dia, tuan guru Facebook, dia mengaji dengan internet, dia mengaji dengan Twitter, dia mengaji dengan apa nama macam-macam lah, kan? Dia mengaji dengan WeChat. Yang hak kita takut lah ni duk timbul. Dan saya pun dah dapat juga mesej-mesej ni. Satu mesej tu tuan-tuan dia tulis apa? Dia kata barang siapa, dia buat macam hadis, barang siapa yang berkahwin 4, maka dia ini takut kepada Allah dan dia ni boleh masuk syurga. Dia boleh masuk syurga sebab dia takut dekat Allah, sebab tu dia kahwin 4. Ni ada satu. Kemudian dia kata barang siapa yang berkahwin 3, dia juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia masuk syurga lewat sedikit daripada orang yang berkahwin 4. Kemai kita dengar ni macam hadis cara cerita ni. Kemudian orang yang berkahwin 2, dia kata juga mereka ini takutkan Allah dan mereka ini masuk syurga lewat sedikit daripada orang yang berkahwin 4 dan berkahwin 3. Sayangnya dia kata orang yang berkahwin 1, mereka ini tidak boleh masuk syurga kerana mereka tidak takutkan Allah, tetapi mereka takutkan bini-bini mereka. Tuan-tuan, renung-renungkanlah di bawah tu, di bawah. Jadi 10 tahun lagi kalau biar ni hak duk hantar dalam internet, Facebook ni, 10 tahun lagi anak-anak kita, kawan-kawan kita tak main mengaji, dia kata ada hadis ni, dia tak hang baca tengok. No, Ustaz Syah baca dulu dah 10 tahun dulu aku dengar lah hadis ni. Dia kata yang ni bukan hadis tuan-tuan, yang ni rekaan yang dibuat oleh manusia. Sebab tu kata bahaya mengaji macam tu. Jadi mengaji ada guru ni boleh tanya, hadis ni betul ke Ustaz? Hak ni hadis ke? Hak ni bukan hadis. Ataupun kalau kita tak hafal, tak ingat semua hadis, kita boleh tahu sumber daripada mana. Sebab tu mengaji hadis ni dia ada, kita mengaji rijal hadis. Kita mengaji rijal hadis. Kemudian kita mengaji takhrij hadis. Kita mengaji istifadah minal hadis. Yang tu bab-bab hadis ni. Kemudian kena mengaji matan hadis, kena mengaji sanad hadis. Yang tu bukannya pergi ambil mai, yang tu kita terima saja. Hak hadis betul tak apa dah. Hak mai hak yang macam tadi ni, tuan-tuan tak jadi kalut. 10 tahun lagi anak-anak kita akan faham macam tu. Anak-anak kita golongan yang akan datang akan faham kata yang tu hadis. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar tu insya-Allah. Insya-Allah sekiranya diberikan kelapangan, kita akan sambung. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang panjang, kita akan sambung lagi kuliah kita pada masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ma syaa Allah, ma syaa Allah, ma syaa Allah, quwwata illa billah, quwwata illa billah, quwwata illa billah, ma syaa Allah, quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.